Cakap dia. Jangan dengar orang yang ada serban, yang ada tauliah, yang telah ditauliahkan untuk mengajar tu kita jangan dengar. Sebab dia punya indikator bahawa orang tu pandai dan bagus adalah dengan mengatakan Wahabi itu bagus. Sehingga macam itulah. Jadi jika mengatakan Wahabi itu bukan ahli sunnah wal jamaah, sanggup mengatakan mereka ni otak di kepala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Hari ini kita nak berbicara sedikit tentang isu senarai nama-nama Wahabi yang mana yang terbaru dikongsi oleh Ustaz Engku di dalam Facebook beliau. Namun apabila nama tersebut ingin membuat laporan polis melaporkan tentang senarai nama tersebut, Ustaz Engku mengatakan bahawa senarai itu dah publish ataupun dikongsi awal lagi oleh Facebook yang lain. Facebook yang lain itu pula mengatakan bahawa senarai tersebut dikongsi oleh Facebook yang lain pula dan ia membawa hingga tahun 2017. Jadi sekarang ni orang yang nama yang dah ada di dalam senarai sejak 2017 itu ingin membuat laporan polis kepada Ustaz Engku yang terkini mengkongsikan senarai tersebut. Jadi memang hak mereka lah, tak kisah pun mereka nak buat laporan polis, nak melaporkan dan sebagainya. Itu hak mereka. Secara tak langsung menunjukkan bahawa memang mereka juga tidak mahu dikaitkan dengan label Wahabi dan ada publish di dalam Facebook salah satu orang nama tu mengatakan bahawa menyebabkan nama baik beliau tercalar. Maksud dia apabila dikaitkan dengan nama Wahabi, secara tak langsung memburukkan nama beliau. Itu menunjukkan bahawa mengaitkan nama dengan Wahabi itu sesuatu yang tak elok lah. Mereka pun tak mahu. Tak ada siapa pun yang mahu dikaitkan dengan nama Wahabi. Itu satu kita nampaklah di situ kan, sehingga nak buat laporan polis menyebabkan nama baik tercalar dan sebagainya. Jadi kita tahulah, kita pun tidak mahu dikaitkan dengan nama-nama Wahabi ni. Satu perkara kita tahu adalah Wahabi sebenar ni memang ada. Wahabi yang sebenar memang ada. Yang digelar Wahabi pun ada. Yang digelar ataupun dilabelkan sebagai Wahabi dia. Tapi Wahabi sebenar ni memang ada sebab ia telah disahkan sendiri oleh Datuk Ayub Khan. Jadi Datuk Ayub Khan telah menyebut bahawa beliau ada menangkap seorang aliran ni yang mana ada ciri-ciri keganasan yang mungkin akan dilakukan oleh orang ni. Saya letak link penerangan oleh Datuk Ayub Khan tu di dalam description box atau di dalam comment box. Jadi kita dengar sendiri, memang ada. Wahabi yang sebenar ni ada. Jadi siapa dia sekarang masalah nak ditentukan sebab bila senarai-senarai macam ni keluar, macam yang sedang menjadi polemik ni, sebab tu saya tak setuju. Sebab bila senarai yang diletakkan nama-nama ramai nama yang saya lihat di situ adalah asatizah yang bagus-bagus, mempunyai akhlak yang bagus, menyampaikan, mereka menyampaikan mengikut kitab. Jadi mereka ni bukan hanya sebab mengikut kitab, hanya sebab mengikut Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa ni letakkan mereka di dalam senarai Wahabi. Jadi bila mereka diletakkan, orang-orang yang bagus ni diletakkan di dalam senarai Wahabi, jadi Wahabi sebenar ni dia akan bersembunyi di belakang mereka. Contoh yang ni, orang yang menyampaikan ajaran mengikut kitab, mengikut Al-Quran, mengikut Sunnah memang bagus, tapi Wahabi sebenar ni dapat bersembunyi di belakang mereka. Jadi bila senarai-senarai macam tu keluar, orang akan lihat, mereka ni bagus, mereka ni mengajar mengikut kitab dan menyampaikan dengan berhemah, dengan akhlak baik. Jadi bila orang lihat itu, Wahabi yang sebenar ni yang akan muncul sekejap, hentam orang sekejap, lepas tu dapat sembunyi di belakang orang-orang bagus ni. Jadi kita tidak dapat nak mengidentify mereka ni sebab orang bagus di depan ni telah disenaraikan di dalam senarai Wahabi. Jadi Wahabi yang sebenar ni berada di belakang mereka dan kita tidak dapat mengeluarkan. Jadi orang awam akan melihat di depan ni, orang awam melihat depan ni. Jadi bila kita mengata ataupun menunjuk kepada Wahabi sebenar yang berada di belakang ni, yang orang awam nampak yang depan ni, jadi Wahabi sebenar ni dapat bersembunyi.
dapat mengelak dari di-identify oleh kita. Jadi sebab tu bila ada senarai-senarai yang macam ni, saya tak setuju, melainkan ada bukti yang sah bahawa itu adalah pengikut aliran-aliran Wahabi. Kenapa? Aliran Wahabi ni sebenarnya kita sedia maklumlah mengikut pegangan ataupun cara Ibnu Abdul Wahab. Yang tu memang kita dah clear, dah sah bahawa bila digelar sebagai Wahabi, mereka mengikut aliran ataupun pegangan ataupun cara Ibnu Abdul Wahab di Saudi dulu, yang mana beliau menggunakan kekerasan, beliau menggunakan kekuasaan dan menentang semua yang mana tidak mengikut cara beliau. Maksudnya mereka adalah mereka yang tidak ada pertimbangan, tidak ada wasatiyah dalam berdakwah. Maksud dia mesti mengikut cara dia. Bila dia sampaikan, dia kata A adalah cara yang betul untuk beribadah, orang yang buat cara B, dia akan hentam habis-habisan. Ahli sunnah wal jamaah ni adalah mereka yang mempunyai wasatiyah, mempunyai keseimbangan. Maksud dia akan melihat cara B ni sama ada boleh diterima atau macam mana. Tapi cara Ibnu Abdul Wahab dulu di Saudi, ketika dia nak menyatukan seluruh daerah di Saudi itu, dia menggunakan hanya satu cara. Kita boleh baca sejarah ni, hanya satu cara, iaitu cara dia. Itu yang kita lihat. Jika ada asatizah yang berkelakuan begitu, maksud dia tak boleh cara lain, hanya cara dia yang betul. Siapa yang buat bukan cara dia, dia akan hentam habis-habisan. Itu adalah ciri-ciri ataupun cara pegangan aliran Ibnu Abdul Wahab. Itu yang dikatakan cara Wahabi ataupun aliran Wahabi ni bahaya. Sekarang di Malaysia kita tak nampak, sebab bukan tak nampaklah, ada, tapi tak begitu meluas sebab mereka tak kuat lagi. Sekarang ni mereka sedang memperkuatkan diri mereka. Jadi itu yang bahaya. Sebab tu ramai yang bimbang jika aliran Ibnu Abdul Wahab ni berkembang di Malaysia. Dia akan jadi satu kacau bilau lah, yang mana tidak sealiran, semua dia akan hentam seperti mana yang dia buat dulu. Dia kata semua orang salah, cara dia je yang betul. Jadi dia satukan dengan satu aliran. Semua benda dia tukar, pengajaran dia tukar, modul, semua dia nak tukar mengikut apa yang dia faham. Itu yang masalah jika aliran ataupun pegangan ni berada di Malaysia. Jadi golongan yang benar-benar Wahabi ni memang harus ditentang. Kita kena pandai menilai, kita kena pandai melihat mana satu golongan yang macam ni, yang mana jika kita tidak ikut cara dia, dia akan membunuh karakter orang tersebut, ataupun dia akan menghentam habis-habisan. Itu secara media sosial. Tapi bila mereka dah muncul di khalayak ramai nanti, apabila mereka kuat, mereka akan buat secara kekerasan, secara realiti. Jadi memang kita kena tentang, kita kena menentang mereka. Cuma sekarang ni bila senarai macam tu keluar, sebab tu saya tidak bersetuju dengan senarai tersebut. Sebab ada orang yang bagus-bagus yang di dalam senarai tersebut dijadikan sebagai fronting. Apabila kita nak menentang golongan yang betul-betul Wahabi ni, nama-nama yang baik ni dikedepankan. Takkan kita tengok orang ni berapa bagusnya dia. Orang-orang bagus ni digelar Wahabi. Jadi Wahabi yang sebenar ni dapat berselindung di belakang mereka dan menyamar seperti mereka pun bagus. Jadi mereka dapatlah berjalan dengan, walaupun digelar macam mana pun, dia kata tengok orang ni bagus pun digelar Wahabi, nampak orang ni. Jadi sebab ramai sekarang saya tengok orang awam mengatakan jika ini senarai-senarai Wahabi, memang Wahabi lebih baik lah akhlaknya. Memang ramailah yang bagus-bagus dalam tu saya tengok. Tapi dalam senarai tu juga mungkin ada betul-betul Wahabi dalam tu yang bersembunyi sebagai senarai dalam. Jadi macam mana kita nak identify? Jadi saya secara umumnya, kita boleh nak mengidentify Wahabi-Wahabi ni, kita boleh tengok dari beberapa segi. Kita boleh tengok dari beberapa segi. Sebagai contoh, ini saya tunjuk contoh je lah. Saya nak bagi contoh
untuk kita kenal pasti mereka-mereka ni yang bersembunyi. Kita boleh lihat daripada perilaku mereka, kita boleh tengok daripada attitude mereka apabila kita kaitkan dengan Ibn Abdul Wahab. Salah satunya adalah dia sangat-sangat panas bila kita berkata tentang Wahabi. Dia jadi panas tau. Sebagai contoh saya nak bagi macam bila Muktamar Islam Sedunia yang mengatakan, Muktamar Ahli Sunnah wal Jamaah Sedunia yang mengatakan bahawa aliran Wahabi tidak termasuk di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh. Jadi bila dikeluarkan fatwa macam tu, kita tengok siapa yang terlompat-lompat marah. Itu kita kena tengok sebab bila seseorang yang marah, kita katakan sesuatu kepada kepercayaan dia, pegangan dia, itu menunjukkan memang dia berpegang kepada kepercayaan tersebut lah. Sebagai contoh, banyak contoh saya bagi ni. Jika kita kata Isa, Jesus bukan Tuhan, bagi kita orang Islam tak ada masalah pun, kita nak marah, kita tak marah pun. Tapi siapa yang akan marah? Kita kata Jesus bukan Tuhan, orang Kristian akan marah. Walaupun dia kata diri dia bukan Kristian, walaupun tak kisahlah dia nak kata dia tu apa, tapi bila kita kata Jesus bukan Tuhan, dia melompat-lompat marah. Itu menunjukkan bahawa dia berpegang kepada Jesus tu Tuhan. Jadi dia adalah orang Kristian. Kita tahu, tak kisahlah mulut dia kata dia bukan Kristian. Nampak tak? Jadi samalah contohnya. Bila kita Muktamar Ahli Sunnah wal Jamaah tu mengatakan bahawa aliran Wahabi tak termasuk di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa yang kita lihat terlompat-lompat? Sebagai contoh kita tengok ni. Sebagai contoh sehingga tahap ni tau. Kita tengok apa kata. Ni contohlah, kita bagi contoh. Pendengar orang yang berkata, tak kisah dia seorang ustaz, tak kisah serban dia cantik kemas, tak kisah dia pakai, sekarang ni ada trend kan pakai rantai biji tasbih tu, tak kisah dia pakai jubah, tak kisah dia ada tauliah, tak kisah dia cakap bahasa Arab fasih, ain di dalam, yang ain, cakap bahasa Arab TikTok, tapi dia kata Wahabi ni bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka bersaksilah bahawa dia, nak sebut tak baik, tapi otak di kepala lutut tengok. Faham? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, ini sedikit saja penjelasan saya tentang Wahabi yang dituduh Wahabi, jadi gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Okay, nampak Jadi sehingga dia mengatakan bahawa tak kisahlah pakai jubah, pakai serban, tak kisah ada tauliah sekalipun, semua pun tak kisah kalau mengatakan bahawa Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia menunjukkan ke otak di kepala lutut. Nampak tak? Jadi sehingga tahap macam tu kan, tak kisah apa pun, ada tauliah pun jangan dengar kalau mengatakan Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga macam tu, dengar apa kata orang yang belajar sekolah menengah di St. John dan juga bawa kapal terbang. Kita kena dengar cakap dia. Jangan dengar orang yang ada serban, yang ada tauliah, yang telah ditauliahkan untuk mengajar pun kita jangan dengar. Sebab dia punya indikator bahawa orang tu pandai dan bagus adalah dengan mengatakan Wahabi itu bagus. Sehingga macam itulah. Jadi jika mengatakan Wahabi itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, sanggup mengatakan mereka ni otak di kepala lutut. Sampai macam tu. Ini satu contoh lah. Jadi kita melihat siapa yang terlompat-lompat lagi, yang marah bila kita mengatakan bahawa Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab jika kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tak kisah pun. Katalah Ibn Abdul Wahab ni kita bukan nak ikut dia, kita nak ikut Rasulullah SAW. Jadi kenapa kita nak pertahan sangat dia kan? Yang keduanya adalah orang yang berdia-dia nak membersihkan nama Ibn Abdul Wahab. Nak bersihkan, nak bagi orang lihat Ibn Abdul Wahab ni adalah kumpulan ataupun adalah penggerak kepada perkara yang bagus, sehingga ada yang nak menulis buku, sehingga ada yang nak berkongsi tentang kisah hidup Ibn Abdul Wahab yang macam ni kan. Dia nak menunjukkan bahawa Ibn Abdul Wahab ni bagus, nak suci nama dia. Bukan dia nak kongsi Syama'il Muhammadiyah ataupun
sirah-sirah Rasulullah SAW. Dia nak kongsi ajaran ataupun kehidupan Ibn Abdul Wahab. Kita ada lihat mereka ni bercerita tentang sirah Rasulullah SAW, bercerita tentang sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Kurang, tapi mereka nak membersihkan, nak promotekan kehidupan Ibn Abdul Wahab. Itu yang lebihnya, sampai banyak video yang nak bercerita tentang Ibn Abdul Wahab dan Wahabi. Jadi kita lihat perkara-perkara macam ni lah, kita lihat perkara-perkara macam ni untuk kita nak letakkan dalam senarai tersebut. Tapi perkara ni harus disiasat lah kan. Pihak-pihak yang berwajib penguat kuasa patut siasat. Sebab banyak dah bukti-bukti yang ada, mereka patut siasat. Mereka patut menilai, lihat video-video, lihat perbuatan-perbuatan mereka, kumpulan-kumpulan ni, dan siasat sama ada mereka ni adalah memang penggerak Wahabi di Malaysia. Kena siasat. Jadi senarai nama mereka yang berkemungkinan Wahabi haruslah dikeluarkan oleh penguat kuasa. Sebab dah 9 negeri di Malaysia mengfatwakan tentang Wahabi ni. Jadi mereka ni sepatutnya mengeluarlah senarai-senarai potensial ataupun kebarangkalian nama-nama Wahabi, sebab perbuatan-perbuatan mereka seperti yang saya sebut tadi, dan juga ada juga negeri yang mengeluarkan ciri-ciri. Jadi kita linkkanlah ciri-ciri ni dengan perbuatan-perbuatan mereka ni, barulah boleh dimasukkan di dalam senarai Wahabi. Jadi hanya mengeluarkan senarai dengan memasukkan nama-nama orang yang betul-betul berpegang kepada kitab, academician, sebab academician ni dia hanya mengikut apa yang telah disahkan, di-authorize ataupun dibukukan. Mereka bukan Wahabi, mereka hanya menyampaikan apa yang terbuku. Mereka tidak bertindak secara kekerasan, tidak mempertahankan Ibn Abdul Wahab, tidak terasa marah apabila kita mengatakan Wahabi ni pengganas atau sebagainya. Mereka tak rasa marah pun, jadi mereka bukan. Jadi jangan masuk dalam senarai itu, sebab seperti yang saya kata, Wahabi sebenar dapat berselindung di belakang mereka. Kita jadi susah untuk mengenal pasti mereka-mereka yang benar-benar Wahabi ni. Jadi saya memang tak bersetujulah senarai yang publish tu. Jadi saya nak sampaikan kepada Facebook yang pemilik-pemiliknya mengeluarkan senarai-senarai nama tu, saya harap mereka padamlah sebab nanti akan digunakan oleh memang aliran Wahabi, memang benar-benar Wahabi sebagai fronting untuk bersembunyi di belakangnya. Jadi yang nak mengeluarkan senarai potensi Wahabi di Malaysia tu biarlah daripada penguat kuasa sendiri. Saya dah bagi tahu dah cara-cara untuk mereka menguatkuasakan fatwa tersebut. Boleh tengok daripada berbagai video, berbagai posting di dalam media sosial yang mana menunjukkan mereka begitu mempertahankan nama Ibn Abdul Wahab, mempertahankan atau nak ingin membersihkan gelaran Wahabi itu sendiri, dan juga mereka yang terlompat-lompat jika kita ada menyampaikan sesuatu yang silap tentang Ibn Abdul Wahab dan juga nama gelaran Wahabi itu. Jadi itulah mereka yang perlu disiasat. Jabatan Agama Islam, pihak polis patut beri perhatian kepada mereka-mereka ni. Mereka-mereka inilah yang akan menjadi potensi kepada perkembangan Wahabi di Malaysia. Sekarang mereka memang kata tak ada lah, tapi kita boleh lihat sendiri. Harap pihak berkuasa mula daripada sekarang, mulakan pengawasan, mulakan pengenalpastian, dan mulakan menyenarai mereka-mereka ni untuk diletak di bawah skop supaya mereka tidak berkembang dengan lebih pesat. Sekarang ni kita dapat lihat begitu kuatnya mereka sedang berusaha untuk mengembangkan dan membersihkan gelaran Wahabi itu. Jadi saya harap pihak berkuasa akan mula ambil tindakan lah. Kalau tidak, bahaya ni. Kita memang berada dalam situasi yang bahaya, sebab apabila mereka berkembang nanti memang akan ada kekerasan berlaku secara realiti di Malaysia. Jadi harap kita
berwaspadalah daripada sekarang. Setakat ini dulu, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.